wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammad wa ala alihi washabbihi. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Kita nak baca pula syarah kepada kitab tauhid jilid ketiga pada bab yang ke-49, bab yang ke-49. Nama yang diperhambakan kepada selain Allah. Nama yang diperhambakan pada selain Allah. قال الله تعالى فلما أتاهما صالحا جعل له شركاء فيما أتاهما فتعالى الله عما يشركون. Kita bacalah lepas tu ada terjemahannya. Nama yang diperhambakan kepada selain Allah lah tajuknya. Berdasarkan Quran itulah istimbaknya. Oleh Dr. Firanda Ad-Dirjal. Matan. Allah SWT berfirman فَلَمَّا آتَاهُمَا صَالِحًا جَعَلَ لَهُ شُرَكَاءَ فِيمَا آتَاهُمَا فَتَعَالَى اللَّهُ عَمَّا يُشْرِكُونَ. Maka setelah dia memberikan keduanya seorang anak yang soleh, mereka menjadikan sekutu bagi Allah terhadap anak yang telah dianugerahkannya itu. Maka maha tinggi Allah dari apa yang mereka persekutukan. Surah Al-A'raf ayat 190. Ibn Hazm rahimahullah berkata, ittafaqu ala tahrimi kull ismin mu'abbadin li ghairillahi ka'abdi amru wa abdil ka'bati wa ma ashbaha dhalika hasya abdul muttalib. Para ulama telah sepakat mengharamkan seluruh nama yang dita'bid, diperhambakan pada selain Allah, seperti Abdul Umar, hambanya Umar, Abdul Ka'bah, hambanya Ka'bah, dan semisalnya, kecuali nama Abdul Muttalib. Abdul Muttalib ni dah khilaf lah. Nah, ada tu maksudnya kata bukan hamba biasa dah. Jadi ada special lah. Nama Abdul Muttalib ada perselisihan di kalangan para ulama tentang boleh atau tidaknya. Rujuk Maratibul Ijma' Ibn Hazm muka surat 154. Dari Ibn Abbas radhiyallahu anhu berkata dalam mentafsirkan ayat di atas, lamma taghasyaha Adamu hamalat fa'atahuma iblis faqala inni sahibukuma alladhi akhrajatukuma minal jannati la tuti'ani aw la aj'alanna lahu qarnai iblis fayakhruju min batniki fayashuqqahu wala aq'alanna yukhawifuhuma sammiyahu Abdul Harith fataya an tuti'ahu fakharaja mayyitan ثم حملت فأتاهما قال مثل قوله فأبايا أن يطيعه فخرجا ميتا ثم حملت فأتاهما فذكر لهما فأدركهما حب الوالد فسمياه عبد الحارث فذلك قوله جعل له شركاء فيما آتاهما. Setelah Adam menggali Hawa, Hawa pun hamil. Kemudian Iblis pun mendatangi mereka berdua seraya berkata, sesungguhnya aku adalah kawan kalian yang pernah mengeluarkan kalian berdua dari syurga, maka hendaknya kalian berdua taat padaku. Jika tidak, maka aku akan membuat bayimu yang ada dalam perutmu, Hawa, keluar dengan dua tanduk. Kemudian janin tersebut akan keluar dari perutmu dan akan merobek perutmu. Sungguh aku akan melakukan ini dan aku akan melakukan itu. Iblis menakut-nakutkan Adam dan Hawa. Kemudian Iblis berkata, namakanlah anakmu kelak dengan Abdul Harith. Maka Adam dan Hawa tidak mahu mentaati perintah Iblis tersebut. Dan ternyata janin keluar dalam keadaan mati. Kena Hawa hamil yang kedua kali, maka Iblis kembali mendatangi keduanya dan berkata sebagaimana perkataan sebelumnya, namun ternyata Adam dan Hawa tidak mentaati perintah Iblis, maka janinnya kembali keluar dalam keadaan mati. Kemudian Hawa hamil yang ketiga kalinya. Iblis kembali mendatangi keduanya. Iblis kemudian mengingatkan mereka dengan apa yang dikatakan sebelumnya. Kerana keduanya cenderung mencintai keselamatan anaknya, maka ia menamakan anaknya dengan Abdul Harith. Maka itulah tafsir firman Allah, mereka menjadikan sekutu bagi Allah terhadap anak yang telah dianugerahkannya itu. Riwayat Ibn Abi Hatim. Ibn Abi Hatim meriwayatkan pula dengan sanad sahih dari Qatadah, dia berkata, syuraka fi ta'atihi wa lam yakun fi ibadatihi. Iaitu menyekutukan Allah dengan taat pada Iblis, bukanlah dengan beribadah kepada Iblis. Bukan syirik. Sungguh syirik dari segi taat sajalah ataupun penamaan lah. Ibn Abi Hatim juga meriwayatkan dengan sanad sahih dari Mujahid. Bahawa Mujahid berkata, la in ataitana salihah ashfaqa alla yakuna insanan
وذكر معناه عن الحسن وسعيد وغيرهما. Tafsir firman Allah Ta'ala, jika engkau mengurniakan anak lelaki yang sempurna, ini Adam dan Hawa, khawatir kalau anaknya lahir tidak dalam wujud manusia. Ada yang kata gitu dah. Dia kata ini sanad yang sahih dari Mujahid. Penafsiran yang sama diriwayatkan pula dari Al-Hasan Basri, Sa'id dan yang lainnya. Syarah. Tapi ada khilaf juga, ada setengah ulama kata belum ada nama. Syekh Albani ada kritik juga, tapi dipertahankan balik oleh orang lain. Dia kata sokong kuat lagi. Wallahu a'lam lah. Hukum pemberian nama abdun kepada selain Allah. Pembahasan kita tentang pada bab ini adalah tentang bagaimana hukum pemberian nama kepada selain Allah SWT. Kita tahu bahawa terkadang ada nama yang disandar kepada tempat seperti Abdul Ka'bah, kepada sesembahan seperti Abdul Uzza. Maka para ulama memberikan perincian terkait hukum tersebut. Mungkin hamba Kaabah tu Tuhan Kaabah dah. Tapi tak boleh jugalah. Dia boleh keliru. Tapi Kaabah tu maksudnya orang yang maksud sebenarnya untuk jadi, itulah orang kata tok siok Kaabah dan tok siok masjid Mekah ni, gitulah lebih kurang. Tapi tak boleh jugalah. Okey, pertama pendapat ulama syirik akbar, memberi nama kepada selain Allah hukumnya boleh jadi syirik akbar apabila maksudnya adalah penghambaan kerana rububiyah. Contoh menamakan seorang dengan Abdul Syams, dengan meyakini dengan bahawa matahari juga ikut mengatur alam semesta. Atau seperti menamakan seorang dengan Abdul Rasul, dengan meyakini bahawasanya Rasul juga ikut mengatur alam semesta, atau Abdul Wali ke apa dah. Jadi Abdul gapa-gapa tak wali pun tak boleh lah, kan yang kalau dia ada ajaran wahdatul wujud ke ataupun wali naubah ke apa, tak boleh lah. Maka jika pemberian tak boleh pula, cuma hak ni sampai hak kafir besar ni. Maka jika pemberian nama tersebut didasari keyakinan bahawa penyandaran nama tersebut berkaitan dengan rububiyah, ada hak tasarruf alaih, ini menguruskan alaih, maka hal tersebut adalah syirik akbar. Pemberian nama kepada selain Allah juga boleh menjadi syirik akbar, syirik besar apabila maksudnya ada penghambaan dalam uluhiyah peribadatan. Dia kata tidak, bukanlah Tuhan yang diberi mandat kekuasaan, tapi dia ibadah. Berasa Allah ni jauh, minta untuk wali lah. Hamba kepada Tok Wali. Contoh seperti menamakan seorang dengan Abdul Uzza. Dengan meyakini lah. Contoh Abu Lahab, paman Rasulullah SAW, namanya adalah Abdul Uzza, hanya saja Allah tidak menyebutkan namanya dalam Al-Quran. Jadi Abu Lahab namun dia sebenarnya Abdul Uzza lah. Tapi dalam Al-Quran tak ada sebut. Kerana hal itu adalah nama yang sangat buruk dan tidak pantas diabadikan dalam Al-Quranul Karim. Itu cerita dia. Jadi nama Abdul Uzza dengan meyakini bahawa berhala Uzza juga berhak disembah selain Allah. Dia tidak rasa ada, dia bukanlah Uzza ni berhala tu jadi Tuhan mengurus alam. Ia hanya jadi Tuhan kecil yang diberi mandat ketuhanan oleh Tuhan, anggap orang musyrik Mekah ni. Jadi dia ni jadi antara dengan Allah SWT dah. Atau Uzza tu dah. Apa panggil? Berhala tu. Maka demikian juga termasuk syirik akbar juga. Demikian pula juga jika menamakan dirinya dengan Abdul Rasul. Dan meyakini bahawa Rasul juga berhak disembah, maka demikian juga merupakan syirik akbar, syirik besar. Jadi Nabi ni kata boleh Tuhan sembah juga, kerana jadi alam ghaib, jadi bisa Tuhan juga. Jadi anggapan dia tu kalau berubah nama Abdul Rasul jadi kafir lalu dah. Orang lain belah tu lagi dia tu. Adapun yang diperselisihkan ulama adalah jika penamaan Abdul Nabi atau Abdul Rasul seperti nama Abdul Muttalib, iaitu bukan dalam rangka penghambaan, akan tapi hanya penisbatan atau pengkhidmatan diri dah. Jadi Abdul Kaabah tu jadi tok siok lah tu caw ke masjid Mekah hari Kaabah ni. Abdul Muttalib pun begitu juga. Dia bukan maksudnya sebagai hamba dah. Atau ketaatan pada perintah-perintah Rasulullah SAW. Abdul Nabi kepada majoriti ulama mengharamkannya juga, walaupun dengan maksud yang bukanlah sebagai Tuhan dah. Adapun dalil-dalil yang digunakan oleh ulama yang membolehkannya hanyalah berputar pada perkhabaran, bukanlah penamaan, seperti hamba sahayamu. Atau ucapan Rasulullah SAW, saya adalah anaknya Abdul Muttalib. Nabi ada sebut itu. Nabi sebut tu, Nabi macam tidak mengingkari lah. Jadi orang kata, nak kata tak boleh. Mana Nabi tidak, Nabi pun macam berbangga lah.
Sabda Rasulullah SAW, celakalah hamba dinar dan hamba dirham. Semua itu tidak bermaksud penamaan, akan tapi hanya perkhabaran hikayah saja. Wallahu a'lam. Jadi bukan hujah. Jadi kalau Nabi sebut hamba dinar dan hamba dirham, bukan lah. Nama orang dah. Tapi nak ayatnya orang yang menghambakan diri kepada harta dah. Okey, kedua syirik asghar, syirik kecil dah. Pemberian nama kepada selain Allah boleh dihukumnya syirik kecil apabila maksudnya adalah menyandarkan kenikmatan atau anugerah kepada selain Allah. Para ulama menyebutkan bahawa contoh dalam hal ini adalah seperti memberikan nama dengan Abdul Haris. Haris adalah nama iblis. Gitu Haris nama iblis ni. Dan menurut sebahagian tafsiran bahawa nama Haris bukan berarti hamba tersebut menyembah Haris, atau dia juga ikut mengatur alam semesta, akan tapi sebab nama Al-Haris tersebut sehingga anaknya selamat, maka demikian itu adalah syirik kecil. Sebab nama Al-Haris ni. Ada kata bukan hamba syaitan, jadi kafir bukan. Tapi Haris tu dia kata kerana berubah nama, berkat nama ke apa, jadi mati anak dia lah. Percaya itu je, percaya khurafat je. Contoh yang lain seperti Abdul Kaabah dengan niat agar hamba tersebut benar-benar berkhidmat pada Kaabah. Itu maksud Abdul Kaabah. Atau bentuk pengagungan terhadap Kaabah. Meskipun tidak meyakini bahawa Kaabah mengatur alam semesta atau tidak pula untuk menyembah Kaabah, namun sekadar pengagungan terhadap Kaabah, maka ini juga tetap jadi syirik kecil. Nah, tu bukan kubur Nabi Hud ke apa, dia bawa Kaabah ni rumah Allah, bukan rumah Nabi Hud dah. Tu pun jadi syirik lah. Yang ketiga, mubah, harus boleh lah nak. Pemberian nama kepada selain Allah hukumnya menjadi boleh apabila maksud dari penyandaran tersebut nama Abdun adalah untuk nama budak. Di antara contohnya adalah seperti Abdul Muttalib. Abdul Muttalib maksudnya adalah dia merupakan budaknya Muttalib. Abdul Muttalib ni hamba kepada Muttalib maksud dia lah. Abdul Muttalib adalah datuknya Nabi SAW. Nabi SAW sendiri namanya adalah Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muttalib bin Hashim bin Abdul Manaf bin Qusay bin Qidad. Nama asli dari Abdul Muttalib adalah Syaibah, kerana lahir dengan ada ubah di kepalanya. Syaibah ni, Syaib ni ubah lah. Adi Manah tu pun nama berhala juga macam Abdul Uzza ni. Kita Melayu ni ada bubuh nama Abdul Manah. Tok naik moyang Nabi lah, kehinaan ni lah. Sedangkan Abdul Manah tu masuk macam Abdul Uzza lah. Nama Abu Lahab dia. Iaitu hamba kepada berhala juga. Jadi nama Syaibah sebenarnya Abdul Talib ni, sehingga asal namanya adalah Syaibah bin Hashim. Hashim adalah anak tertua dari Abdul Manaf. Dialah yang harusnya memegang kepimpinan di kota Mekah. Satu hari Hashim berhendak pergi ke Syam untuk berdagang. Kemudian dalam perjalanannya dia hampir di kota Madinah dan menikahi seorang wanita dari Bani Najjar. Ketika Hashim pergi ke negeri Syam, di sana dia meninggal dunia. Raja ni lah. Raja ni, keturunan raja ni mati dah Hashim ni. Dan wanita yang dinikahinya di kota Madinah hamil dan punya anak bernama Syaibah. Abdul Talib adalah. Berita meninggalnya Hashim di Syam sampai kepada adiknya Muttalib di Mekah. Akhirnya dialah yang memegang kepimpinan di kota Mekah. Adik dia pergi. Setelah Syaibah berumur kurang lebih 7 atau 8 tahun, sampai berita kepada Muttalib bahawa dia memiliki keponakan. Di Muttalib ni ada anak saudara di Madinah dari Hashim. Akhirnya berberangkatlah Muttalib ke Madinah merayu ibunya Syaibah agar menyerahkan keponakannya anak saudara dia tersebut untuk dibawa ke kota Mekah dengan janji bahawasanya Syaibah akan mewarisi bapaknya Hashim menjadi pemimpin di kota Mekah satu hari nanti. Akhirnya Syaibah diserah kepada Muttalib dan dibawalah keponakannya tersebut menuju kota Mekah. Tak kala keduanya Muttalib dan Syaibah masuk ke kota Mekah, orang-orang menyangka Syaibah adalah budaknya Muttalib, hamba Muttalib lah. Kerana mungkin masih kecil dan tampannya kusutnya kerana terkena debu dalam perjalanan. Maksudnya nampak pakaian kusut ni. Atau lainnya, orang-orang Mekah kemudian memanggil Syaibah dengan sebutan Abdul Muttalib kerana menyangka Syaibah adalah budaknya Muttalib, hamba kepada Muttalib. Peringkat awal dia. Surah Ibn Hisham juz 1 muka 127. Ni hukum tamak dah. Ibn Hisham ni ambil daripada Ibn Ishaq dah. Dan tak ada sumber lah. Tak tahu betul ke tak. Wallahualam lah. Nama Abdul Muttalib menunjukkan bahawa maksudnya bukanlah bentuk penghambaan, bukanlah pengagungan. Bahkan bukan pula maksudnya adalah ikut mengatur alam semesta. Akan tetapi sekadar penisbahan kerana perbudakan, iaitu Abdul Muttalib maksudnya hamba milik Muttalib.
Maka sebagai ulama menyebutkan bahawa pemberian nama yang seperti ini hukumnya boleh sahaja kerana secara bahasa Arab boleh sahaja. Hanya sahaja hendaknya dijauhi juga kerana masih menyisakan kesan-kesan penghambaan. Penghambaan lagi. Nabi SAW pada perang Hunain masuk pertama kali di awal peperangan dengan para sahabat yang berjumlah sekitar 12,000 orang. Peperangan Hunain paling ramai tentera Nabi 12,000 orang. Dan pada waktu itu sebahagian para sahabat sesumbar dengan mengatakan bahawa pada hari itu mereka tidak akan kalah. Maksudnya agah, maksudnya sombong ni. Kerana memiliki jumlah pasukan yang banyak, tak akan kalah Nabi Hunain. Tidak sapalah 12,000 dah. Beribu je. Mendengar perkataan tersebut akan Nabi SAW merasa berat hati. Gua anak kecik gini agah belakang. Akan tapi kenyataannya jadi berbeza. Tak kala mereka masuk ke dalam perang Hunain, tiba-tiba kabilah Hawazin berkumpul dan menyerang kaum muslimin dengan tiba-tiba sehingga para sahabat kemudian bermundurlah, kecahannya dah. Di antara tidak mundur dan tetap maju adalah Nabi SAW. Kemudian beliau bersabda, "Anal Nabi la kadhib, ana bin Abdul Muttalib." Aku adalah Nabi tidak berdusta, aku adalah cucu dari Abdul Muttalib dah. Anak Ibn Abdul Muttalib, anak Abdul Muttalib ni cucu dah maksudnya, anak cucu Abdul Muttalib. Hadis Bukhari nombor 4316 dan yang lainnya. Zaman sekarang ini banyak orang-orang yang terjerumus dalam kesyirikan ketika memberikan nama. Kerana kebanyakan dari mereka memberikan nama untuk pengagungan. Di antara contohnya seperti yang namanya Abdul Hussein. Pokok Syiah mana nama Abdul Hussein ni? Sebagaimana banyak dijumpai pada orang Syiah. Lantas bagaimana hukum nama tersebut? Maka jawapannya adalah jika dia meyakini bahawa Hussein ikut mengatur alam semesta, tasarruf, terima mandat ketahanan untuk arus alam, atau meyakini bahawa Hussein berhak untuk disembah dan diibadahi, maka syirik akbar, jadi syirik besar lah. Ada sifat ketahanan pada Hussein yang anggap ada, maka jadi kafir besar. Adapun jika maksudnya adalah pengagungan terhadap Hussein, pengagungan penghormatan lah, tak siapa anggap siapa tahan, maka merupakan tahap syirik kecil lah. Adapun jika nama tersebut merupakan panggilan atas budak Hussein, hamba kepada Hussein, orang ada orang hidup lagi lah, maka tidaklah mengapa, akan tapi hal itu tidaklah mungkin lagi saat ini. Siapa dia Hussein dan dia? Oleh kerana itulah nama-nama seperti Abdul Uzza, Abdul Rasul, Abdul Hussein atau Abdul Ka'bah hukumnya boleh jadi syirik akbar dan boleh jadi syirik kecil tergantung niatnya. Jadi hukum pemberian nama Abdul kepada selain Allah. Syirik akbar jika maksudnya adalah penghambaan kerana rububiyah. Ada pengurus alam si menguruskan alam dah. Yang kedua, jika maksudnya adalah penghambaan kerana uluhiyah dah. Kerana dia tak ada lagi rasa, tapi dia boleh nak minta Tuhan, Tuhan jauh minta dia ni dah. Dia diberi mandat ke Tuhan ataupun dia boleh berhubung dengan Tuhan. Dia ni dekat dengan Tuhan, sama level Tuhan dah. Jadi orang ni pun dipanggil tauhid uluhiyah. Syirik. Perhambaan kepada uluhiyah. Syirik uluhiyah lah. Yang kedua, syirik asghar, syirik kecil. Jika maksudnya adalah menyandarkan kenikmatan atau negerah kepada selain Allah. Jadi dia tidak berasa 100% syirik asghar ni dari segi berkat nama tu, khurafat tentang nama tu dah 2, 3, 4, 8 ke apa kata dah 2, 4, 8 ke apa kata bismillah. Jadi gini-gini nama je ada unsur syirik asghar lah. Jika dia tidak anggap itu adalah tasarruf, cuma ni berkat laga apa dah. Dia boleh, harusnya jika maksud dia kata Abdul tersebut adalah budak hamba biasalah, hamba dari segi kemanusiaan, bukan hamba kepada Tuhan, ada sifat ketahanan. Ada kata boleh, tapi setelah mana tak molek jugalah. Tafsir surah Al-A'raf ayat 189 hingga 190. Ayat dalam surah Al-A'raf ini dijadikan judul bab oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah. Allah SWT firman, "Huwallazi khalaqakum min nafsin wahidah wa ja'ala minha zawjaha liyaskuna ilaiha falamma taghashaha hamalat hamlan khafifa فمرت به فلما أثقلت دعوا الله ربهما لئن آتيتنا صالحا لنكونن من الشاكرين فلما آتاهما صالحا جعله شركاء فيما آتاهما فتعالى الله عما يشركون." Dialah menciptakan kamu dari jiwa yang satu, yakni Adam, dan daripadanya lah dia menciptakan pasangannya agar dia merasa senang kepadanya. Maka setelah dicampurinya, isterinya mengandung kandungan yang ringan dan teruslah dia merasa ringan berapa waktu. Kemudian ketika dia merasa berat, keduanya suami isteri bermohon pada Tuhan. Tuhan mereka seraya berkata, "Jika engkau memberi kami anak yang soleh, tentulah kami akan selalu bersyukur."
Maka setelah dia memberi keduanya seorang anak yang soleh, mereka menjadikan sekutu bagi Allah terhadap anak yang dianugerahkannya itu. Maka maha tinggi Allah dari apa yang mereka persekutukan. Surah Araf, surah ayat ke-199 hingga 190. Para ulama khilaf terkait ayat ini dan secara umum terbagi menjadi 3 pendapat. Pertama yang dimaksudkan ayat ini tersebut adalah Adam dan Hawa. Pendapat ini merupakan pendapat jumhur mufassirin, majoriti ahli tafsir, di antaranya adalah At-Tabari, riwayat dari Ibn Abbas dan murid-muridnya seperti Ikrimah dan Mujahid. Dan pendapat ini juga dipilih Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab. Ulama memilih pendapat ini, para ulama memilih pendapat ini berdalil dengan hadis marfu' asar Ibn Abbas sebagaimana disebutkan oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab serta ijma'. Namun pendalilan tersebut mendapat kritikan ketika antara lainnya. Ada ulama lain termasuk Syekh Albani kepada kritiknya. Adapun hadis jadi dalil adalah sebagaimana berikut. Anil Hasan an Samurah anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala lamma hamalat Hawa tafa biha iblis wa kana la ya'ishu laha waladun faqala sammihi Abdul Harith fa innahu ya'ishu fasammawhu Abdul Harith fa'asha fa kana dhalika min wahyin syaitan wa amrihi. Dari Hasan bin Samurah, Nabi SAW bersabda, ketika Hawa hamil, maka iblis pun mengitarinya, selalu mengitar sama dia lah. Dan tidaklah ada anaknya yang hidup, semuanya wafat belakalah. Maka iblis berkata, namakanlah anakmu dengan Abdul Harith. Maka di akhir hidup, maka mereka pun menamakan anak tersebut dengan nama Abdul Harith. Maka anak itu pun hidup, maka itu adalah dari wahyu syaitan dan perintah syaitan. Bukan maksud penghabis daripada selain Allah, tapi nama saja dah. Dengan tidak ada maksud syirik pun, nama tu seumpama syirik tak boleh dah. Okay, hadir riwayat Ahmad, At-Tirmizi, At-Tabari dan tafsirnya, dan Al-Hakim nombor 4003. Hadis ini dinilai dhaif oleh para pentahqiq Al-Musnad dan juga oleh Ibn Katsir dalam tafsirnya juzuk 3 Musnad Imam Tirmidzi. Jadi orang yang berbuat kitab Musnad Imam Ahmad ke Ibn Katsir, tafsir Ibn Katsir berkata dhaif. Hadis ini marfu', nama darjatnya dhaif kerana datangnya dari riwayat Al-Hasan dan dari Samurah bin Jundub. Adapun Hasan Basri tidak bertemu dengan Samurah bin Jundub sehingga hadisnya terputus, yakni dhaif. Itulah penhujah. Jadi adapun dalam masalah periwayatan Al-Hasan dari Samurah, maka para ulama berselisih pendapat menjadi 3 pendapat. Pertama, beliau mendengar dan meriwayatkan langsung dari Samurah, dan ini adalah pendapat Abu Daud, Sunan Abu Daud nombor 9734, Ali Ibn al-Madini Al-Ilal Ibn Abdini 193, dan Tirmizi nombor 132. Zahir dari pendapat Al-Hakim Mustadrak nombor 730. Zahir penukilan At-Tirmizi dari Bukhari kerana ia memutlakkan penukilannya. Rujak Al-Ilal Kabir At-Tirmizi 1/336 dan pilihan Ibn Qayyim Al-Muqin Ibn Qayyim juzuk kedua muka 1/9. Pendapat kedua, beliau tidak mendengar meriwayatkan langsung dari Samurah, dan ini adalah pendapat Abu Hatim. Menurut penukilan Ibn Hibban, Sahih Ibn Hibban nombor 1807. Dan Yahya bin Ma'in, Tarikh Ibn Ma'in juzuk keempat muka 209. Syu'bah, Tarikh Ibn Ma'in, riwayat Ad-Dawri juzuk keempat muka 220. Pendapat ketiga, beliau tidak mendengar kecuali satu hadis, iaitu bab akikah saja, dan ini adalah pendapat majoriti ulama. Akikah saja, betul hal lain dia tak dengar daripada Samurah Hasan Basri. Al-Bahaqi berkata, illa anna aktsarul huffaz la yuthbituna sama'an Hasan al-Basri min Samurah fi ghairi hadis al-akikah. Hanya saja majoriti huffaz, majoriti para ahli hadis tidak mensahihkan riwayat Al-Hasan Al-Basri dari As-Samurah pada selain hadis akikah. Rujuk As-Sunan Al-Kubra Al-Bahaqi nombor 10532. Dan demikian berdasarkan cerita yang diriwayatkan oleh Habib bin Ash-Shahid Amrani Ibn Sirin an as'al Al-Hasan mimman sami'a hadis al-aqiqah fasa'altuhu faqala man Samurah bin Jundub. Ibn Sirin merintahkan aku untuk bertanya pada Al-Hasan dari siapa dia mendengar hadis tentang akikah. Dan aku bertanya padanya, dan ia menjawab dari Samurah bin Jundub. Hadis Bukhari nombor 5471. Selain itu, beliau juga termasuk perawi mudallis. Jadi Hasan Basri terkenal lah mudallis. Maksudnya dia pusikah tapi dia mudallis. Al-Hasan Basri adalah termasuk perawi mudallis, dan sebagaimana yang tertera dalam ilmu hadis bahawa periwayatan para mudallis tidaklah diterima kecuali jika meriwayatkan dengan lafaz sami'na tasrih bis-sima'. Tiga-tiga menyatakan dia dengar atau yang sebiasanya. Dan hadis ini beliau meriwayatkannya dengan lafaz an An ni takut ada tengah itu ayat lah.
Maka meskipun kita takkan bahawa Samurah adalah salah satu sahabat Al-Hasan sempat mendengar darinya, maka ia tidak terlepas dari sifat tadlisnya. Tadlis ni tak royak, nama perawi dah. Dan yang sedemikian menjadikan hadis ini tidaklah diterima terus. Wallahu a'lam. Ibn Hajar Asqalani berkata, Al-Hasan bin Abi Al-Hasan Al-Basri thiqatun faqih fadilun masyhurun wa kana yursilul kathiran wa yudallisun. Al-Hasan bin Abi Al-Hasan Al-Basri thiqah faqih fadil masyhur, dan ia banyak mereka hadis secara mursal. Dan ia melakukan tadlis. Rujuk Taqrib At-Tahzib Ibn Hajar Asqalani nombor 1207. Jadi bukan dia masalah, takut perawi hak dia tak sebut nama tu, takut orang yang lemah ni. Selain itu, ternyata Al-Hasan ketika menafsirkan surah Araf ayat 190, ternyata beliau tidak bersandar dengan periwayatan ini. Bahkan beliau berpendapat bahawa yang dimaksud bukanlah Adam dan Hawa, akan tetapi anak keturunan mereka yang taat kepada iblis. Jadi tak cerita ada dah Hawa dah, orang lain pula dah. Ini mengikut tafsir Al-Imam As-Basri sendiri lah. Jadi bertentangan. Di bertentangan itu ada masalah dah. Lihat penjelasan Ibn Katsir dalam tafsirnya juzuk ketiga Musnad 526. Lepas tu ada kritik, perbincangan kritik terhadap riwayat tersebut dah. Yang kedua, asar dari Ibn Abbas yang disebutkan oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah dikritik oleh Ibn Katsir. Jadi dia kata sahih pun, Ibn Katsir kritik dah. Beliau berkata bahawa boleh jadi riwayat tersebut datang dari Israiliyat sebenarnya dah. Dan juga disebutkan dalam sebahagian riwayat bahawa Ibn Abbas menukil dari Ubay bin Ka'ab, di mana Ubay bin Ka'ab juga mengambil dari Israiliyat. Maksud Ubay bin Ka'ab ni terkenal sahabat Nabi, tapi dia ni mengaji dengan orang Bekah, padri-padri ke apa ni tak. Jadi dia ngaji juga dah, nak tahu cerita-cerita dulu dah. Jadi takut orang cerita tu orang anggap hadis Nabi, padahal cerita bukan daripada hadis Nabi, daripada Israiliyat. Sehingga tidak boleh jadikan dalil. Kemudian di sana terdapat sebahagian riwayat dari Ibn Abbas yang cocok dengan pendapat yang mengatakan bahawa maksud dari ayat tersebut bukanlah Adam dan Hawa, melainkan anak keturunannya. Ni kritikal dah. Ada riwayat lain kata huma, kedua orang ni bukanlah ada dah Hawa, tapi anak keturunan Hawa dah. Pendapat ini dikatakan ijma' oleh Tabari. Namun yang benar adalah pendapat ini bukanlah ijma', akan tapi pendapat majoriti, kerana pendapat ini diselisih oleh Hasan Basri sendiri dia. Hasan Basri ada riwayat tu, tapi Hasan Basri pendapat berlainnya dengan orang kata dia riwayat Samurah bin Jundab ni lah. Dan yang demikian adalah wajar bagi menjadi Tabari, kerana pendapat beliau adalah tidak dianggapnya persisihan satu dua orang, sehingga beliau menyatakan demikian itu ijma', padahal ada satu dua je menyisihnya. Jadi walaupun disebut ijma', tapi ramah kata memang Nabi ada dah wadah dua orang itu dah huma dah. Tapi ada orang lain sendiri pendapat tu, ya seorang tu dua orang kita tidak dikatakan menghapuskan ijma', walaupun tokoh-tokoh yang besar seperti Hasan Basri sendiri dah. Lihat Syahrul Qabat Al-Munir Ibn Najar Al-Futuhi juzuk kedua muka surat 230. Kedua, tak apalah tu cerita dia dah. Ini kritikan terhadap riwayat tu lah. Jadi kita jangan pelik lah kalau salah kita baca ke jumpa ada ulama kritik riwayat tersebut. Kedua, yang dimaksudkan bukanlah Adam dan Hawa, akan tapi keturunan mereka anak-anak Adam. Ni pendapat kedua. Ulama yang berpendapat dengan pendapat ini adalah Al-Hasan Basri, Ibn Katsir, dan kemudian dipilih oleh Syekh Utsaimin rahimahumullah. Saya tahu saja Syekh Albani pergi tu kritik juga dah. Wallahu a'lam lah. Dah ada lagi lah ulama kritik riwayat ni. Pendapat ketiga dah, sebagai ulama yang lain tawakuf dalam masalah ini, iaitu mereka mengatakan bahawa Allah yang lebih tahu siapakah yang dimaksudkan dalam ayat tersebut. Huma tu dua orang tu, siapa dia? Pendapat ini dipilih oleh Muhammad Amin Syinqiti dalam kitabnya, beliau Adwa'ul Bayan lah, kitab tafsir dia lah. Pendapat mana yang lebih dari tiga pendapat di atas, penulis sendiri lebih condong pada pendapat kedua. Iaitu yang dimaksudkan ayat tersebut bukanlah Adam dan Hawa sebenarnya, walaupun ramai kata ada Hawa huma tu dalam ayat tersebut, tapi kata Syekh ni, Syekh Dr. Firanda ni kata bukan. Mari kita cuba renungkanlah kisah yang datang dari Ibn Abbas radhiyallahu anhu. Adam dan Hawa turun ke bumi kerana telah melanggar perintah Allah untuk tidak mendekati pohon yang dilarang. Mereka melanggar larangan Allah tersebut kerana digodok oleh iblis, dan kita tahu bahawa iblis menggoda dengan sangatlah luar biasa. Allah SWT berfirman, faqasahuma inni lakuma la minan nasihin.
Dia Iblis bersumpah kepada keduanya, sungguhnya aku ini benar-benar termasuk para penasihatmu. Surah Ar-Rahman ayat 21. Godaan tersebut adalah godaan pertama yang dialami oleh Adam dan Hawa, dan keduanya tidak memiliki pengalaman dalam hal itu sehingga larut dalam godaan tersebut. Terlebih lagi yang menggodanya langsung adalah Iblis. Intinya Iblis banyak memberikan hasutan-hasutan kepada Adam dan Hawa sehingga akhirnya mereka makan buah dari pohon yang dilarang oleh Allah SWT tersebut. Setelah itu Adam dan Hawa bertaubat kepada Allah kerana telah melanggar perintahnya. Allah SWT firman. Qala dua orang dia. Qala rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Keduanya berkata, ya Tuhan kami telah menzalimi diri kami sendiri. Jika Engkau tidak mengampuni kami dan memberikan rahmat kepada kami, nescaya kami termasuk orang-orang yang rugi. Surah Al-Araf ayat 23. Kalimat ini Allah SWT ajarkan kepada Nabi Adam AS ketika dia hendak bertaubat dan tidak tahu bagaimana cara bertaubat. Kerana itu adalah kesalahannya yang pertama kali. Intinya Allah SWT kemudian menerima taubat keduanya. Pada ayat lain juga disebutkan, wa asa adamu rabbahu faghwa thumma ijtabahu rabbuhu fataba alaihi wa hada. Dan telah durhaka Adam kepada Tuhannya dan sesatlah dia. Kemudian Tuhan yang memilih dia, maka dia menerima taubatnya dan memberinya petunjuk. Surah Taha ayat 101 hingga 122. Tak kala keduanya turun ke atas muka bumi, mereka mendapati di atas muka bumi hanya hewan-hewan sehingga tidak ada manusia kecuali mereka berdua sahaja. Kemudian Nabi Adam AS menggauli Hawa, namun dia takut bahawa jangan-jangan yang keluar kelak bukanlah manusia seperti mereka, namun seperti hewan-hewan yang mereka lihatlah, nampak pelik dinosaur ke apa lah. Dari situlah kemudian mereka berdoa kepada Allah, lalu datanglah Iblis kembali menggoda mereka sebagaimana dalam riwayat dari Ibn Abbas yang telah kita sebutkan tadi. Dan itu adalah kesyirikan kerana mereka akhirnya taat pada Iblis dengan menamakan janinnya dengan nama Abdul Haris. Iblis namanya adalah Al-Haris. Haris adalah nama yang baik sebagaimana dalam hadis Nabi SAW bersabda, Ahabul asma'i ilallahi Abdullah wa Abdul Rahman wa asdaquha Harisun wa Hammam wa akbahuha Harbun wa Murrah. Nama yang paling disukai oleh Allah adalah Abdullah dan Abdul Rahman, dan yang paling benar adalah Hammam dan Haris. Hammam dan Haris. Yang paling jelek adalah Harban dan Murrah. Hadir Al-Bukhari apa kata 14 dalam Adabul Mufrad dan Hadir Abu Daud nombor 4960 ni. Bukan hadis Bukhari dah. Mengapa Nabi SAW mengatakan bahawa yang paling tepat nama seorang hamba adalah Haris dan Hammam? Haris adalah orang yang berusaha dan Hammam adalah artinya adalah yang bersemangat. Dan kedua-dua sifat tersebut selalu ada pada manusia sehingga nama tersebut adalah paling tepat bagi seseorang. Dikatakan oleh sebagai ulama bahawasanya Haris tu merupakan namanya Iblis ketika dia masih bergaul dengan mereka, masih menjadi hamba taat. Waktu itu dia dikenal dengan Al-Haris. Ketika dia sudah tersesat, maka dia kemudian dipanggil dengan sebutan Iblis. Riwayat dari Ibn Abbas radhiyallahu tersebut asalnya terlihat aneh lah. Adapun para ulama memberikan beberapa bantahan terhadap kisah tersebut. Di antaranya, bantahan pertama, ijma' ulama bahasanya para Nabi Ma'asum terjaga dari dosa besar. Jika sekiranya ayat yang dibawakan oleh Syekh Muhammad bin Al-Wahhab rahimahullah ditafsirkan bahawa itu adalah Adam dan Hawa, maka kesimpulannya adalah mereka telah melakukan syirik. Tak maksum lah. Maka tafsiran bahawa yang dimaksudkan dalam ayat tersebut adalah Adam dan Hawa adalah penafsiran yang tidak tepat. Kerana syirik merupakan dosa besar, baik itu dikatakan syirik asghar, syirik kecil sekalipun, maka ia masih dosa besar. Kalau akbar tu sama telah lah, kafir teguh kan. Jadi tak mungkin lah Nabi terlibat dengan syirik lah. Tu dipanggil ilah, penyakit ilah dia, penyakit hadis ni. Jadi orang guna kaedah-kaedah usul dipanggil apa? Kaedah usul dalam dirayah lah. Riwayah dan dirayah dalam mengkritik hadis ni. Tengok ilah penyakit hadis ni. Rujuk Majmu' Fatawa Ibn Taymiyah, Mukhtasar As-Sawa'iq, Mursalah Ibn Qayyim. Bantahan kedua, dosa ini tidak disebutkan oleh Adam di padang mahsyar. Padahal dosa ini lebih parah daripada dosa yang dilakukannya di syurga. Syurga termakan, tidak syirik dah. Nabi lagi dia makan, Allah lagi dia makan, Nabi ada makan. Jadi tidak sampai syirik, dosa dah. Kalau benda tu dosa syirik lebih besar daripada dosa pakai buah di syurga dia dilarang tersebut dah. Jadi Nabi ada tak sebut di pada masyarakat.
Adam di syurga bermaksiat kepada Allah namun dia tidak melakukan syirik. Adapun kisah di dunia menunjukkan bahawa dia melakukan syirik dengan menamakan anaknya dengan nama Abdul Haris. Kalau kita tengok pendapat majoriti tu. Tetapi ketika di padang mahsyar, ketika orang-orang datang meminta syafaat kepadanya, maka Adam berkata kepada mereka, Inna Rabbi qad ghadiba al-yawma ghadaban lam yaghdab qablahu mislahu. Wa la yaghdab ba'dahu mislahu. Wa innahu qad nahani 'anis syajarati fa'asaituhu. Nafsi, 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 idhabu ila ghairi, idhabu ila Nuh. Sesungguhnya Rabbku saat ini benar-benar marah. Ia tidak pernah marah seperti sebelumnya dan tidak akan pernah seperti sesudahnya. Dulu ia melarangku mendekati pohon itu, tetapi aku durhaka. Oh diriku, oh diriku, oh diriku, dan nafsi, nafsi dah. Pergilah pada selainku, pergilah kepada Nuh. Hadis riwayat Bukhari nombor 4712. Seandainya dosa syirik dalam kisah yang datang dari Ibn Abbas tersebut pernah dilakukan oleh Adam dan Hawa, maka sudah tentulah pastilah mereka akan sebutkan dosa tersebut tak kala di pada mahsyar. Namun kenyataannya mereka tidak menyebutkannya sama sekali. Nabi Ibrahim AS sendiri pernah berdusta 3 kali dan semuanya kerana Allah SWT belaka. Namun dia tetap tidak berasa percaya diri. Kerana meskipun itu kerana Allah tapi itu tetaplah suatu kedustaan lagi tak? Ada kritik juga ulama kritik hadis ni. Tak apalah kita terima dulu dah. Maka tak kala Nabi Adam AS tidak pernah menyebutkan sama sekali tentang dosa syirik tersebut, maka menunjukkan bahawa dia tidak pernah melakukan dosa syirik. Hak sebut nama, bubuh nama anak Abdul Haris tu tak pernah sebenarnya lah. Bantahan ketiga dah. Cara Iblis menggoda Adam dan Hawa aneh. Dalam riwayat yang datang, Iblis berkata dengan lafaz, sungguhnya aku adalah kawan kalian yang pernah mengeluarkan kalian berdua dari syurga, maka hendaknya kalian berdua taat pada aku. Pelik lah. Wajak dia jahat ni. Aku jahat ni, aku nak tipu mu ni. Mengenai ready lah, aku nak tipu ni. Pelik dah. Bukankah seharusnya untuk menggoda untuk kedua kalinya seorang itu tidak membocorkan keberhasilannya dalam menggoda saat pertama kali? Ni ke apa ni? Dirayah ni. Kritik hadis ni. Cari ilah hadis, nyakit hadis. Namun ketika datang dan mengaku bahawa dirinya adalah iblis, maka secara logiknya Adam tidak bakalan taat padanya. Aku ni puak ni, aku nak tipu mu, ready nak tipu. Percaya lah, mesti dah tak percaya. Nabi ada gitu lah. Jangankan Adam, orang seperti kita yang bodoh, yang jahil ni pun yang memiliki keimanan yang pas-pasan. Sikit-sikit je kita iman kita tak seperti Nabi Adam. Ketika dihadapkan dengan iblis yang seperti itu, maka pastilah kita tidak akan mentaatinya sama sekali. Dia ajak dia, aku nak tipu ni tak? Scammer ajak ni. Saya tipu awak ni, saya tipu awak ni nak. Nak percaya? Lah dah kita tak percaya tu, tak lalu dia tipu dah. Oleh kerana itulah cara iblis menggoda Adam dan Hawa dalam riwayat tersebut adalah sangat aneh dan seharusnya tidak seperti itu. Bantahan keempat, ulama' berpendapat bahawa yang dimaksudkan dalam ayat tersebut bukanlah Adam dan Hawa. Mereka berdalil dengan mengatakan bahawa kata ja'ala, mereka berdua maksudnya adalah menunjukkan jenis laki-laki dan jenis perempuan sahaja dah. Dua orang dah. Siapa-siapa tak tahu siapa. Bukan Nabi ada. Dua orang lah. Suami isteri ni. Dan kata syurakat merupakan bentuk jamak dari kata syarik, yang artinya sekutu-sekutu. Jika dimasukkan adalah antara Adam dan Iblis, maka tidak perlu menggunakan kata jamak syurakat dan cukup mengatakan syarikan. Untuk menunjukkan satu sekutu iaitu Iblis saja dah. Kalau kata Al-Haris tu Iblis, syarik saja dah, bukan syurakat. Adapun Allah menyebut syurakat menunjukkan bahawa banyak yang dijadikan sekutu-sekutu terhadap Allah tersebut dah, banyaklah, sehingga menunjukkan pula bahawa kesyirikan tersebut dilakukan oleh banyak orang. Walaupun dua orang dari segi jenis laki isteri, suami isteri lah. Orang ni pun suami isteri, orang ni pun suami isteri, ramai suami isteri lah buat syirik ni. Dan demikian pula di akhir ayat Allah mengatakan fata'adallahu amma yusyrikun, maka maha tinggi Allah dari apa yang mereka persekutukan. Surah Araf ayat 190. Allah tidak mengatakan fata'adallahu amma yusyrikani, maha tinggi Allah dari apa yang mereka berdua persekutukan. Dalam Quran tak disebut gitu nak. Nama Allah menggunakan kata yusyrikun, jamak ni. Menunjukkan bahawa mereka itu banyak dah. Bukan suami isteri dua orang tu Nabi ada dan Hawa, tapi suami isteri ramai-ramai dah. Iaitu bukan ada dan Hawa yang dimaksudkan, melainkan anak keturunan mereka berdua sebenarnya. Wallahu a'lam bishawab. Dari sini kemudian kita fahamilah bahawa pendapat yang lebih kuat, bahawasanya yang dimaksud dalam ayat tersebut bukanlah Nabi Adam dan Hawa, melainkan anak keturunannya. Jadi kadang-kadang bab ini dilarang memberi nama yang diperhambakan pada selain Allah lah. Kita ambil pengajaran Abdul Haris tu tak boleh juga nah. Cumanya hak ni cerita nak berbuh atas Nabi Adam tu kita kritik cerita sanak tu dah, riwayat tersebut dah. Yang kedua, penjelasan tentang masuk ayat di atas. Yang ketiga, kesyirikan di sini disebabkan hanya kerana sekadar memberi nama sahaja pun telah syirik tanpa bermaksud penghambaan pada Tuhan dah. Tetap syirik dah. Yang keempat, pemberian anak perempuan dengan wujud yang sempurna merupakan nikmat Allah yang wajib disyukuri.
Yang kelima, ulama salah menyebutkan perbezaan antara musyrikin dalam taat dan kemusyrikan dalam beribadah. Musyrik dalam taat ni tidak kafir besar, kafir kecil, pada syirik kecil lah, tidak mengeluarkan daripada Islam. Wallahu a'lam. Subhanakallahumma hamdika subhanakallahumma hamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.